A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk memberkati kuliah subuh kita pada pagi yang penuh barakah ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah subuh pada pagi yang penuh kemuliaan dan barakah ini, Ustaz mulakan dengan kalimat thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tidak terhingga kepada berbahagia Al-Fadhil Tuan Pengurus Majlis yang saya muliakan, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Ad-Diniyah yang diketuai oleh Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Tengah malam tadi, mungkin ada sebahagian kawan-kawan kita, ya, badan terasa letih, lesu, penat, ya, mata pun rasa mengantuk, terkebil-kebil, tersengguk-sengguk, lalu dia pun meletakkan kepala atas bantal, mata pun pejam, dan terus pejam tak celik-celik dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pula malam tadi pun sama juga, ya.
badan kelesuan, keletihan, maklumlah sepanjang hari macam-macam aktiviti kan. Semalam pula ada aktiviti paling penting ya, subhanallah, dah ada keputusan ya, subhanallah. Lepas tu kita pun mengantuk ya, mata terkebil-kebil, tersengguk-sengguk. Lepas tu kita pun letakkan kepala atas bantal. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Ya, mata kita pun pejam. Pejam. Celik semula. Alhamdulillah menjelang subuh tadi. Syukur ya. Rupanya kita masih hidup lagi. Ya, Allah masih izinkan untuk kita menghirup udara segar, oksigennya, hingga nadi kita berdenyut, jantung kita berdegup. Kita masih dipinjamkan lagi nyawa hingga kita dapat hidup atas muka bumi Allah sebagai hamba-hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah akan Aku. Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu di antaranya masa hidup sebelum datang masa mati. Masya Allah. Jadi kesempatan hidup ini, Masya Allah, ya, ini satu nikmat yang sangat besar. Imam Al-Ghazali kata, kenapa Allah masih menghidupkan kita hingga ke hari ini? Mengapa Allah masih hidupkan kita hingga ke saat ini? Ada 2 sebab. Pertama, kerana Allah nak bagi peluang kepada kita untuk bertaubat nasuha atas segala kesilapan, kesalahan dan dosa-dosa kita di masa yang lalu, di masa yang silam. Yang kedua, kerana Allah nak bagi peluang kepada kita untuk menambah sebanyak mungkin amal soleh, kebaikan-kebaikan ya, sebagai bekalan yang akan kita bawa pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat olehmu akan harta benda dan anak pelak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera. Qalbun salim, hati yang sejahtera. Hati ini yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati adalah raja. Baiknya hati, baiklah seluruh anggota tubuh badan. Rosaknya hati, maka rosaklah seluruh anggota tubuh badan, tingkah laku, sikap, peradaban, akhlak dan sebagainya. Dan meraja bagi hati pula adalah niat, ya, niat yang menentukan sama ada amalan kita diterima oleh Allah ataupun ditolak. Masya Allah. Jadi raja bagi anggota tubuh badan ialah hati, dan raja bagi hati pula ialah niat. Sebab itu sentiasa perbetulkan niat kita buat apa saja ibadah dan kebaikan-kebaikan lillahi ta'ala, kerana Allah semata-mata, bukan kerana yang lain, ya. Subhanallah. Dan kita dah masuk penghujung bulan Muharram, ya, Masya Allah. Dengan kata lain, usia kita semakin bertambah. Kalau sebelum ni umur kita 49, tahun ni jadi 50. Kalau sebelum ni umur kita 69, tahun ni jadi 70, ya. Maknanya umur kita bertambah dari sudut angka, tapi hakikatnya umur kita bukan semakin panjang, bahkan semakin pendek. Kita semakin menghampiri kematian. Dunia kata pergi, kubur kata mari. Ustaz buat suspend aja, ya. Begitulah hakikatnya kan. Bukan makin panjang, ya, Masya Allah. Jadi kita lagi banyakkan amal, banyakkan kebaikan-kebaikan, istighfar, Masya Allah, ya. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah, ya. Secara ringkas dalam kitab Latahzat ini ada disebut oleh pengarangnya Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni, lakukan 10 tips bagi meraih kebahagiaan. Lakukan 10 tips bagi meraih kebahagiaan. Secara ringkasnya, yang pertama iaitulah duduk sambil beristighfar pada waktu sahur, ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, ya. Jadi waktu
Sebelum subuh itu waktu yang mana istighfar-istighfar kita akan diperkenankan oleh Allah. Doa-doa kita akan dimustajabkan oleh Allah. Ya subhanallah. Sebab tu kalau bulan puasa sebelum sahur tu kan banyak akan beristighfar, banyak akan berdoa. Subhanallah. Yang kedua, menyendiri untuk bertafakur. Kadang-kadang kita dalam hidup ni kena ambil waktu-waktu, sedikit waktu untuk beruzlah. Kita asingkan diri, ya, duduk sorang-sorang untuk apa ni? Muhasabah diri, ya, istighfar, bertafakur. Maksudnya tafakur tu kita fikir, muhasabah. Lepas tu kita pun zikir, selawat apa saja, ya. Kita maknanya berkhaluah, ya. Sebab apa? Kita nak memunajatkan diri kita ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan orang-orang soleh. Masya Allah, kena cari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, ya, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya. Masya Allah, cari kawan-kawan yang baik, subhanallah, yang soleh. Yang keempat, memperbanyakkan berzikir, ya. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah, ya, sebanyak-banyaknya. Masya Allah, zikirlah banyak-banyak, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya, yaitulah orang-orang yang sentiasa mengingati Allah sambil berdiri dan duduk juga dalam keadaan berbaring. Maka dalam apa juga situasi, apa juga keadaan dan di mana-mana, berzikirlah sentiasa. Subhanallah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hati-hati akan merasa tenang, ya. Subhanallah. Tenang itulah bahagia, bahagia itulah tenang, ya. Subhanallah. Yang kelima, melakukan solat sunat 2 rakaat dengan khusyuk, ya. Subhanallah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, iaitu orang-orang yang melakukan solat dengan khusyuk, ya. Nabi SAW, ya, setiap kali ada masalah Nabi akan buat solat, ya, 2 rakaat. Subhanallah. Kita lihat Imam Bukhari rahimahullah, ya, setiap kali beliau nak menulis satu hadis, ya, atas lebaran kertas, beliau akan buat solat sunat 2 rakaat dulu. Subhanallah. Begitulah yang diajarkan oleh baginda, ya, diajarkan dalam Islam, ya. Apa-apa pun kita mesti mengadu pada Allah, memohon pertolongan, perlindungan daripadanya, ya. Dan solat itulah yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Yang keenam, ya, bacalah Al-Quran dan renungkanlah isinya, ya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mahu mentadabbur, yakni menghayati isi kandungan Al-Quran, ya. Surah Al-An'am, ya, ayat 82. Masya Allah. Jadi kita tadabbur Al-Quran itu, ya, itu memberikan satu kenikmatan, kelazatan, kebahagiaan, ya. Subhanallah, ya. Bahkan sabda Rasulullah SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Subhanallah, ya. Bacalah hingga kita dapat satu kemanisan, kelazatan, kenikmatan ketika membacanya, ya. Subhanallah. Yang ketujuh, berpuasa sunatlah walaupun pada hari yang sangat panas. Masya Allah, ya. Subhanallah. Maksud hadis, ia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya kerana aku. Subhanallah. Kita berpuasalah, ya. Subhanallah. Terutama puasa sunat Isnin, puasa sunat hari Khamis, juga puasa sunat hari-hari putih Ayyamul Bidhah, ya, 13, 14, 15 kalender Islam. Juga hari-hari yang lain yang disyariatkan seperti puasa sunat 9 Muharram, 10 Muharram, Tasu'a dan juga Ashura, ya. Puasa sunat hari Arafah, ya, dan sebagainya. Subhanallah. Yang ke-8, bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Subhanallah.
hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu biyaminuh, ya, biyamini. Okey. Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah, ya. Itu perumpamaan, masya-Allah. Bukanlah maksudnya itu perumpamaan, ya. Maksudnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bukanlah maksudnya bila infak tu masuk tangan kanan dalam tabung, tangan kiri sorok kan, sebab tangan kiri tak nampak tangan kanan infak. Bukan itu maksudnya. Di perumpamaan, maksudnya secara sembunyi-sembunyi itu yang terbaik, ya. Namun kalau dah tabung terpampang dekat situ kan, dekat luar solat kan, tak apalah, masuk je lah, kata Allah ada orang lah aku tak infak. Nanti tak infak balik-balik memang kosong, tak infak sampai bila-bila pun. Maksudnya tak ada masalah. Ada kalanya boleh saja kita pamerkan, tapi dengan niat supaya menjadi motivasi orang lain nak jadi macam kita. Itu pun berpahala, tak ada masalah. Asalkan niat bukan untuk riak, ya, bukan untuk riak. Macam kita solat lah kan, aku solat ni kan orang nampak aku solat, riak pula. Tak, dia berdasarkan niat kan. Itu kan perintah Allah, ya, subhanallah. Baik, yang ke-10, 9. Apa lagi perkara-perkara yang meraih kebahagiaan? Meringankan beban seorang Muslim yang tengah dalam kesulitan. Masya Allah, ya, kita bahagia. Kerana lepas kita bersedekah, kita infak, kita rasa bahagia. Lepas kita dapat bantu saudara, kawan-kawan kita yang susah kan, dapat bantu ringankan beban, kita rasa bahagia. Subhanallah, ya. Man faraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitannya kelak di hari akhirat. Masya Allah. Kita bantu meringankan beban saudara kita, melepaskan kesulitan dia dekat dunia, tapi nanti Allah bantu balik, ya, ya, untuk kita di hari akhirat. Allah akan lepaskan beban kita, ya, memudahkan, ya, segala kesulitan kita di hari akhirat. Subhanallah, berkat kita membantu saudara-saudara kita waktu dekat dunia. Subhanallah, dia tempat pembalasan akhirat ni kan. Macam orang yang suka membuka aib saudara-saudaranya, maka akan terbuka aib nanti, ya, di hari akhirat. Na'udzubillah. Siapa yang menutupi keaiban saudara-saudaranya, maka Allah akan menutupi keaiban di dunia dan akhirat. Subhanallah, ya. Dunia terbuka aib, tak apa lagi tuan-tuan. Tapi kalau di hari akhirat dibuka aib kita, malunya itu dikatakan sehingga berguguran daging-daging di pipi, berguguran daging-daging di pipi, di wajah. Macam mana tu nak bayangkan dia punya malu. Kita kalau kat dunia pun bila terasa malu, apa boleh dimalukan di halayak kan, ada juga terasa macam rasa tebal je kulit muka dia kan, rasa macam tebal je kan, kata tebal. Rasa macam tebal. Atau ada orang tu kata dia menebalkan muka dia, sebab dia tengah rasa malu lah, tu menebalkan muka dia. Dia merasa malu, tapi setakat rasa je. Di hari akhirat berguguran daging-daging wajah dia apabila dimalukan, dibuka aib dia. Na'udzubillah. Jadi janganlah sampai begitu. Antaranya kita tutup aib saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Masya Allah, walaupun kita tahu, walaupun rasa kawan kita ada dalam kocek kita, ya, simpanlah, ya. Subhanallah. Baik, yang ke-10, usahakan menjalani hidup di dunia dengan zuhud, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal, ya. Subhanallah. Itulah 10 tips, ya, bagaimana untuk meraih kebahagiaan hidup kita dekat dunia ini. Jadi insya-Allah subuh ni saya nak kongsi dalam kitab ini, ya, formula merawat hati, ya, formula merawat hati oleh Ahmad Adnan Fadil. Ustaz Ahmad Adnan Fadil ni guru Ustaz. Ustaz belajar tentang Tibbun Nabawi, ya, 100 hari pengobatan Nabi daripada beliau. Beliau mengijazahkan kepada Ustaz, ya. Dia ada banyak, tak silap Ustaz, buku karangan beliau sekarang ni dah melebihi 50 buku. 50 buku tuan-tuan, melebihi 50 buku. Subhanallah, besar jariah beliau kan. Kerana kita baca ni je, dia pun dapat pahala, tuan-tuan. Subhanallah.
Bila Ustaz kongsikan isi kandungan buku ni, beliau pun dapat pahala. Itu kelebihan penulis-penulis kitab ya, sebagai satu jariah yang aset mereka. Subhanallah. Yang disebut ilmu yang tafi'u bi, ilmu yang bermanfaat. Baik, insya-Allah Ustaz nak kongsi tentang tajuk 4 punca dosa. 4 punca dosa. Yang pertama, terlebih bercakap. Yang kedua, terlebih melihat. Yang ketiga, terlebih makan. Yang keempat, terlebih berkawan. Ini semua mendatangkan punca-punca dosa. Maksud terlebih macam mana ni? Terlebih dari sudut negatif, yang negatif. Adapun dari sudut positif, dia berpahala, dia tidak mendatangkan dosa. Baik, kita huraikan. Semua dosa dan maksiat ialah racun bagi hati. Jadi dosa maksiat ni semua racun bagi hati ya. Setiap kali kita buat dosa, buat maksiat, iman kita akan menurun. Setiap kali kita buat ibadah, buat ketaatan, buat kebaikan, iman kita akan bertambah. Iman tu yazid wa yanqus. Iman tu sentiasa bertambah dan berkurang. Bertambah bila buat ibadah, buat ketaatan, buat kebaikan, dia bertambah. Wa yanqus, berkurang setiap kali kita buat dosa maksiat, confirm iman akan berkurang ya. Subhanallah. Kesan racun itu ada kalanya menyebabkan hati sakit dan terkadang sehingga mematikannya. Macam orang lah, kalau dah makan racun, meninggal dunia lah. Kalau pun tak meninggal, masuk ICU. Subhanallah ya. Begitu ya. Kalau serangga kita spray reset ke Baygon, ke KO lah dia kan. Qalu inna lillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ataupun kita makan racun berjadual. Ada makan ubat-ubat kuat, pil power, hari-hari mau kan. Dalam tu ada bahasa nama sildenafil. Ini dia racun berjadual. Jangka panjang boleh merosakkan buah pinggang. Racun juga. Subhanallah ya. Dan ubat kepada racun ya, Masya Allah. Kalau secara alami, minum air kelapa ya. Air kelapa itu bersifat antidot, penawar kepada racun ya. Kita racun serangga ya, racun rupai, minum air kelapa, dia tahu menawarkan racun. Kita kena sengat binatang berbisa, kalau jengking, lipan ya, kena sengat tebuan tanah, atau kena patuk ular berbisa, minum air kelapa banyak-banyak, dia akan membantu menawarkan bisa tadi ya. Bahkan kalau kita ni pengamal ubat-ubatan hospital ya, makan pil-pil itu ini dan sebagainya, jarakkan antara pengambilan ubat-ubat hospital dengan nak minum air kelapa. Teringin sangat juga nak minum air kelapa, jarakkan paling kurang 1 jam antara telan ubat hospital dengan minum air kelapa. Kalau kita sekalikan ataupun jaraknya terlalu dekat, nanti fungsi ubat-ubat hospital tadi akan hapus atau akan musnah sama sekali, sebab dipotong kebaikan-kebaikan manfaat-manfaat ubat-ubatan tadi oleh air kelapa. Hebat tak hebat air kelapa ya, dengan izin Allah ya. Subhanallah. Bahkan dalam sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya barang sesiapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji tamar ajwa, nescaya pada hari tersebut dia tidak akan terkena sihir dan tak akan terkena racun ya, maksudnya keracunan. Masya Allah. Jadi pagi-pagi dengan 7 biji, insya-Allah kalau hari itu ada orang nak hantar santau ke, dia jumpa rumah ya, minta sihir kita ke apa, tawar, tak akan kena insya-Allah. Dan kalau tiba-tiba ada orang hasad dengki, berniat jahat kan, mungkin kat kedai kopi kan, dah hidangkan teh tarik kan, baru nak minum, alamak sakit perut, pergi bilik air sekejap, ada orang berkesempatan bubur racun, contoh kan, bubur racun, lepas tu dia pun minum. Andai kata subuh tu dia dah makan 7 biji tamar ajwa, dia boleh minum selamborong aja, tak ada hal punya dia. Racun tu tak ada akan memberi apa-apa bekas ya, berkat 7 biji tamar ajwa tadi ya. Subhanallah. Itu antaranya. Itu kalau betul-betul fizikal. Macam mana pula hati ya? Hati ni kalau kena racun macam mana nak ubati? Ayat tu tak jadi. Minum air kelapa 1 tan pun takkan hilang racun di hati ya. Subhanallah. Subhanallah ya. Itu ada ubat dari sudut kerohanian pula ya. Baik. Terdapat 4 punca dosa paling utama, iaitu yang pertama tadi, terlebih cakap. Ini terlebih cakap pun dia jadi punca dosa ya. Terlebih bercakap bermakna terlalu banyak bercakap yang selain daripada berzikir, sehingga terbit daripada lidah ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
Tidak akan lurus iman seseorang sehingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lidahnya lurus, ya. Lidah ini Masya Allah, ya, riwayat Imam Ahmad. Sabda Nabi SAW lagi yang bermaksud, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik, atau hendaklah dia senyap sahaja, ya. Ini hadis yang dalam bahasa Arabnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun diam, ya. Tak ada apa nak dikata, diam itu lebih baik. Sebab kalau dikata juga takut terpacul kalimah-kalimah yang mendatangkan dosa. Tapi kalau dia tu bukan ada ilmu, ya Masya Allah, mungkin dia pakar motivasi, tak ada masalah. Cakaplah banyak mana pun yang berfaedah, yang baik-baik, ya. Kerana ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat, ya. Sentiasa kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan kepada kebenaran, kebaikan, dan berpesan-pesan kepada kesabaran, ya. Subhanallah. Seterusnya, di samping itu, baginda juga bersabda yang bermaksud, semua ucapan anak Adam akan menjadi bebanan ke atasnya, bukan menjadi keuntungan baginya, kecuali menyeru kepada ma'ruf, mencegah daripada mungkar, dan berzikir kepada Allah. 3 perkara ini saja mendatangkan kebaikan di hari akhirat. Selebihnya akan jadi beban. Jadi beban, Masya Allah. Maksud jadi beban tu apa? Akan dihisap, akan dihitung, dibicara di mahkamah Allah hari akhirat. Masya Allah. Lagi banyak kita cakap, lagi banyak akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita cakap, ya. Sebab dalam dunia ini ada orang cakap tak serupa bikin, ya. Ada orang cakap aja, tapi bila kena je dia pun tak boleh berbuat apa-apa. Orang suruh cakap besar, ya. Cakap tu angkuh bongkak, ya. Masya Allah. Subhanallah. Jadi semuanya jadi bebanan, maksud dipertanggungjawabkan. Sebab itu kita nak cakap apa pun fikir dulu sebelum cakap. Jangan main cakap aja, ya. Fikir dulu, aku cakap ni ada tak kebaikan dia, atau aku cakap ni ke nanti kan macam mana. Subhanallah. Begitu juga perbuatan kita. Nak buat apa saja fikir dulu. Sebab tak ada satu pun kita berbuat melainkan ada dia punya kesan di hari akhirat. Ima dapat kebaikan berupa pahala, ataupun dapat dosa dan juga azab Allah, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata yang bermaksud, sesiapa yang banyak bercakap, maka akan banyaklah tergelincirnya. Sesiapa yang banyak tergelincirnya, maka akan banyaklah dosanya. Dan sesiapa yang banyak dosanya, maka api neraka lah yang paling utama baginya. Masya Allah, betul lah. Bila kita banyak cakap, adakah semua kita cakap tu betul-betul belaka? Mesti tergelincir. Sebab kita bukan malaikat, kita bukan rasul, kita bukan nabi, ya. Ya, kita insan biasa, hamba Allah. Jadi kalau kita banyak cakap pun mesti ada tergelincir, ada tersilap, tersalah. Bila banyak salah, banyaklah dosa. Bila banyak dosa, mana tempatnya? Api neraka lah utama, ya, untuk membakari dosa-dosa tadi. Wal'iyadzubillah, ya. Masya Allah. Subhanallah. Sebab tu nak cakap tu kita tapis-tapis fikir baik ke tak baik, ya. Subhanallah. Rasa-rasanya tak berapa pasti, tak berapa nak yakin, diam, itu lebih selamat, ya. Subhanallah. Baik, itu yang pertama, ya, tentang bercakap. Subhanallah. Maksudnya bercakap banyak ni dia boleh mengundang dosa, ataupun dia menjadi punca kepada dosa. Ini dari sudut yang negatif, ya. Namun kalau kita orang berilmu kan, ataupun kita ni motivator, counselor, tak ada masalah lah. Banyak cakap untuk kebaikan-kebaikan itu berpahala, memberi manfaat dan kebaikan, ya. Berkongsi apa juga, ya, motivasi-motivasi yang boleh menjadikan orang semua terdorong nak buat kebaikan-kebaikan, ya. Dan orang pun tobat lahum lah katanya, ya. Tak nak buat lagi maksiat, dosa-dosa dan sebagainya dengan sebab cakap-cakap kita tadi, ya. Subhanallah. Itu dari sudut yang positif. Namun kita nak bahaskan pagi ni tentang 4 punca dosa tadi. Antaranya banyak bercakap. Sebab tu nak cakap kenalah berhati-hati, ya. Baik.
Yang kedua, apa lagi? Punca dosa, terlebih melihat. Tadi terlebih bercakap, terlebih bercakap. Yang kedua ni terlebih melihat, ya. Terlebih melihat juga akan merosakkan hati. Maksud terlebih melihat ialah kita tidak menjaga pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram, yang boleh membangkitkan nafsu. Misalnya seperti memerhatikan wanita dengan tujuan berseronok, melihat aurat orang yang bukan mahram, atau memerhati dan mengintai kekurangan orang lain untuk mendedahkan keaibannya. Ya, Masya Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga pandangan mereka. Firman Allah Azza wa Jalla yang bermaksud, ya, dalam surah An-Nur ayat 30. Katakanlah wahai Muhammad kepada lelaki-lelaki yang beriman supaya mereka menyekat atau menahan pandangan mereka. Maksudnya daripada memandang yang haram, ya. Tundukkan pandangan, alihkan pandangan. Maksudnya jangan kita melihat benda-benda yang diharamkan. Dalam surah An-Nur juga ayat 31, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman supaya menyekat pandangan mereka, yakni daripada memandang yang haram. Ya, Masya Allah. Baik, setelah menyuruh menjaga pandangan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pula yang bermaksud itu adalah lebih suci bagi kamu, ya. Maksudnya dengan kita menundukkan pandangan, menahan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram, tak kira sama ada lelaki beriman ataupun wanita beriman, itu lebih suci bagi kamu, ya. Subhanallah. Maksud suci itu dia menjaga hati kita, Masya Allah. Sebab setiap kali kita melihat satu yang diharamkan itu akan ada titik hitam di hati, ya. Kalau keram, maka hati akan menjadi gelap, ya. Imam Syafi'i rahimahullah, satu hari dia nak membaca hafalan dia di hadapan gurunya Imam Waqi'. Dia nak cuba baca, dia lupa. Dia nak cuba baca, dia tak ingat. Dia nak cuba baca, tak keluar-keluar. Dia pun hairan, ya. Dia pun hairan, sebab apa? Sedangkan sebelum ni lancar aja. Apa juga hafalan senang saja nak diluahkan, nak dilontarkan, ya, diterjemahkan. Tapi kali ni Imam Syafi'i tak mampu nak membaca hafalan dia. Lepas tu Imam Syafi'i pun mengadu pada gurunya Imam Waqi'. Syakautu an waqi'il bihifzil hafzi. Lalu aku pun mengadu kepada guruku tentang betapa buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku menasihati aku agar tinggalkan maksiat. Maksiat apa ni? Masyarakat fikir, baru dia teringat. Rupanya masa on the way, ya, on the way daripada rumah nak pergi tempat gurunya mengajar tadi, on the way beliau lalu dekat pasar, lalu dekat tepi pasar. Dan masa lalu kat pasar tu beliau ternampak tumit kaki seorang wanita. Ternampak, bukan sengaja cari peluang nak menampakkan, bukan saja mencari peluang nak intai-intai, nak jengok-jengok, nak tengok-tengok. Ternampak, tak sengaja, cuma ternampak. Kita sekarang berapa banyak cari pasal untuk bukan ternampak, memang nak nampak. Subhanallah. Imam Syafi'i ternampak satu tak disengajakan, tumit kaki wanita, aurat wanita ternampak, pun boleh lupa hafalan. Macam mana kita hari ini? Maksud orang-orang tidak menjaga pandangan mata daripada melihat aurat wanita. Kalau Imam Syafi'i pun yang hatinya bersih, ingatannya sangat kuat, yang mana kekuatan Imam Syafi'i itu, bila Imam Syafi'i dia membaca buku, Imam Syafi'i nak baca buku, katalah buku surat sebelah kiri, Imam Syafi'i terpaksa tutup buku surat sebelah kanan. Lepas tu bila dah habis nak baca buku surat sebelah kanan, Imam Syafi'i terpaksa tutup yang buku surat sebelah kiri. Bila orang tanya sebab apa Imam Syafi'i buat demikian, kerana aku bimbang, kalau aku tak tutup, aku baca sini, lepas tu aku akan terhafal kedua-duanya sekali. Bila aku baca sini, aku akan terhafal juga kedua-duanya sekali. Jadi hafalan aku akan jadi berkecamuk. Tengok. Jadi Imam Syafi'i nak baca, kalau baca sini, tutup sini. Baca sini, tutup sini. Dia macam Peter perakam. Dia macam recording. Tu hebat Imam Syafi'i baca recording. Subhanallah. Tak kata
bersihnya hati, ya. Sebab tu orang yang menjaga pandangan ini ingatannya kuat, ya. Macam anak kita yang belajar dekat tahfiz, atau anak kita bersekolah, kalau mereka ada kemampuan untuk berjalan, menjaga penglihatan, berpuasa dan seumpama, itu sangat menambah daya ingatan, ya. Masya Allah. Zaman-zaman belajar penuh mujahadah. Saya tengok kawan-kawan ustaz masa zaman aku sekolah kan, yang boleh melazimkan puasa sunat, ya, itu ini dia punya pelajaran cemerlang, ya, cemerlang. Tapi kalau orang dah tak jaga pandangan, memang susahlah kumpul atau memang tak boleh nak hafal langsung. Subhanallah, ya. Sebab itu dia ada kaitannya pandangan mata ni dengan kesucian hati. Orang yang jaga kebersihan hati kena jaga pandangan mata, ya. Sekali kita tengok satu yang diharamkan, maka akan ada satu titik hitam. Kalau banyak kali titik hitam tu bertambah, akhirnya gelap terus hati. Bila gelap, bukan saja ilmu pun tak boleh masuk, kerana al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati-hati orang yang maksiat. Yang terutamanya ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu agama, sebab itu adalah cahaya, ya. Sebab itu orang-orang ahli maksiat memang dia tak ada hati nak belajar agama, nak belajar fardu ain, ya. Sebab itu semua cahaya, dan hatinya pula gelap. Macam mana cahaya nak masuk? Subhanallah, ya. Itu antaranya, Masya Allah. Baik, menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, makna ayat ini ialah ia lebih suci bagi hati-hati kamu dan lebih bersih bagi agama kamu. Sebagaimana dikatakan, sesiapa yang menjaga pandangan matanya, maka Allah akan memberi nur kepada pandangan mata hatinya, ya. Kita jaga pandangan mata, Allah bagi cahaya, bagi nur pada pandangan mata hati. Subhanallah, ya. Sebab tu masa dekat Usia Al-Azhar dulu, pelik Ustaz, banyak guru-guru Quran, doktor-doktor lah kita panggil, pensyarah kan, Usia Al-Azhar, guru Quran, mata mereka buta, tuan-tuan. Mereka buta, tapi hati terang, tuan-tuan. Kita baca salah sikit je dia boleh tegur. Buta. Mereka bukan boleh baca Quran macam kita baca, tak nampak. Tapi 30 juzuk dalam dada, tuan-tuan. Mata tak nampak, tuan-tuan. Tapi ingatannya luar biasa. Quran ni macam baca Fatihah je, tuan-tuan. Semua macam kita baca Fatihah lah. Macam tu, mana-mana je, selak je. Kita selak, kita baca pangkal je. Bukanlah mana-mana buku surat pun. Baca pangkal je kan. Mereka boleh sambung. Macam baca Fatihah. Subhanallah. Luar biasa. Bahkan yang terang hati lagi, bila sebut, kita baca satu ayat, dia boleh sebut lagi. Juzuk berapa, surah berapa, muka surah berapa. Lepas tu ayat tu duduk atas ke tengah ke bawah. Tepat. Subhanallah, betapa terangnya hati. Ya Allah, ya. Sebab orang buta memang matanya sangat terjaga. Jadi Allah bagi nur pada pandangan mata hati dia. Mata hati dia. Subhanallah, ya Allah. Orang buta, tuan-tuan, dia kurang dari sudut panca indera mata, penglihatan. Tapi di hari akhirat mereka akan terlepas daripada dipersoal tentang dosa-dosa mata. Apa nak dosanya? Nak tengok aib orang pun tak nampak. Subhanallah. Banyaklah hikmah Allah lah. Ya, macam contoh, orang dah bernikah lama dah, tak ada anak. Dia ada hikmah. Hikmahnya di hari akhirat dia takkan dipertanggungjawabkan atas anak-anak dia. Dia tak ada anak. Kita yang banyak anak ni satu-satu lah, nanti kena soal. Subhanallah. Maksudnya setiap Allah jadikan tu dia ada hikmah, ya. Ada hikmah, masya-Allah. Sebab tu takdir Allah ni jangan kita kesalkan, ya. Allah takkan buat satu tu sia-sia. Mesti ada kebaikan untuk kita. Penting keredaan kita. Redha itu saja yang akan membuka pintu kita kebahagiaan. Adapun kalau kita tak redha, itu akan menjadikan hidup kita resah, ya, tak tenang, ya. Redha itu sangat-sangat penting. Bahkan ketidakredaan kita kepada takdir Allah juga akan mendatangkan kemurkaan Allah ke atas kita, ya. Kita nak jadi seperti sahabat-sahabat Nabi yang disebut radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Allah meridai mereka, mereka juga meridai Allah. Dapat status yang sangat tinggi sahabat Nabi. Sebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Uthman ibn Affan radhiyallahu an, ya. Kita sebut nama sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini makam yang sangat tinggi, makam redha, ya, subhanallah. Baik. Manakala kesan pandangan mata kepada hati telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya yang bermaksud, pandangan adalah satu panahan daripada panahan-panahan beracun iblis. Sesiapa yang menjauhkan pandangannya, yakni daripada melihat kepada yang haram kerana takutkan Allah, nescaya Allah akan kurniakan kepadanya iman yang dia rasai kemanisan iman itu di dalam hatinya, ya. Iman ni dia macam makanan juga. Ada kala makan biasa-biasa je, ada makan kadang Allah kita rasa tak sedap, sebab pahit sangat, kelak sangat ke, macam mana kan, payau ke. Ada kala kita makan, ya Allah sedapnya, lazatnya, nikmatnya, manisnya. Iman macam tu lah. Ada orang sehambar je bila nak ibadah, kan. Ada orang rasa biasa-biasa je lah, boleh lah. Tapi ada orang rasa, ya Allah, dia dapat satu ibadah tu, kelazatan, kemanisan, ya Allah, kenikmatan, ya Masya Allah, ya Subhanallah, ya Rabb. Sebab itu para waliullah, para arif billah, ya, orang-orang yang hebat zaman dahulu kala, ya, as-sabiqul awwalun, ya, mereka tu hatinya langsung tak tergiur dengan nikmat-nikmat kelazatan dunia. Mereka terus beribadah, terus beribadah, terus beribadah, ya. Mereka tak ada terfikirlah nak tu nak ni. Orang kan dia nak mencari kebahagiaan, keseronokan dengan mungkin melancong, dengan besarkan rumah, dengan pakai kereta mewah, dengan beli segala perhiasan, pakaian-pakaian yang indah yang mendatangkan kemegahan, dengan macam-macam lah itu ini. Tapi ahli-ahli ibadah ni setengahnya mereka terus istiqomah ibadah. Mereka langsung tak terpengaruh dengan dunia luar yang menjanjikan bulan bintang, planet Pluto, planet Zuhrah, planet Mushtari dan planet Uranus. Tak ada, mereka tak tergoda pun. Sebab apa? Sebab mereka dah dapat kelazatan ibadah tadi, kemanisan ibadah tadi, ya, yang orang lain tak rasa. Sebab itu tak kisah pun, dia tak adalah kelabu mata tengok buang-buang nikmat dunia. Sebab bagi mereka ibadah tu lebih lazat. Ibadah dia tu dengan Allah tu lebih nikmat, lebih sedap. Berbanding dengan kesedapan-kesedapan dunia luar, yang mana apa yang dia rasa itu orang lain mungkin belum pernah capai lagi, dan dia dah mencapainya. Kita nak tahap itu. Dapat tahap kemanisan ibadah itu sangat-sangat luar biasa, ya. Subhanallah. Sebab itu dalam hadis ini, Ustaz ulang balik, ya, pandangan adalah suatu panahan daripada panahan-panahan beracun iblis. Sesiapa yang menjauhkan pandangannya, yakni daripada melihat yang haram kerana takutkan Allah, nescaya Allah akan kurniakan kepada iman yang dia rasai kemanisan itu. Kemanisan iman itu di dalam hatinya, dia rasa itu manis. Sebab itu kurniaan Allah. Kalau orang tak jaga mata, dia nampak tu, nampak ni, dia pun tergoda, ya, aku pun nak pakaian macam tu lah, aku pun nak, semua dia nak, semua. Dia kot tu minat mancing pula, aku nak beli joran yang paling dahsyat harga ribu-ribuan. Dia minat berbasikal, aku nak basikal yang jenis setengah kilo je, angkat satu jari kelingking pun tak ada hal, setengah kilo kan. Semua dia tergoda. Sebab apa saja semua. Atau hidup tak senang tu, tak pernah cukup, tak pernah puas, tak. Tapi untuk orang-orang yang menjaga pandangan mata tadi, dicampakkan rasa kemanisan dalam hati, ya. Iman tu rasa manis. Dia lebih suka buat perkara-perkara yang Allah suka, ya, subhanallah. Dan dia tak adalah tergoda, terpengaruh dengan dunia-dunia luar yang menjanjikan bulan bintang itu, ini kesenangan kemewahan dan sebagainya. Sebab bagi mereka itu lebih berharga, ya. Jaga iman itu lebih berharga, kemanisan itu, berbanding dengan yang lain. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak ada seorang Muslim yang melihat kepada kecantikan seorang wanita, lalu dia menahan pandangannya, yakni dia berpaling daripada melihatnya kerana takutkan Allah, melainkan Allah akan menggantikan untuknya ibadah yang dia rasai kemanisannya. Setiap kali kita
Palingkan wajah daripada melihat wanita-wanita yang menggiurkan, menggodakan, kan? Maka Allah akan gantikan dengan kemanisan iman dalam hatinya. Manis dia, hingga dia rasa itu lebih lazat, lebih nikmat berbanding dengan melihat benda-benda yang menyedapkan mata, yang meruntuh nafsu dan syahwat tadi. Masya Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi 4 punca dosa tadi? Yang ketiga, terlebih makan, ya? Terlebih makan. Masya Allah, ya. Makanan yang kita makan akan memberi kesan kepada hati kita. Elakkan daripada makan makanan yang haram atau yang diperolehi dari jalan-jalan yang haram. Hal ini kerana ia boleh mematikan hati atau sekurang-kurangnya merosakkannya. Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabatnya bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang bermaksud, "Wahai Sa'ad, perelokkanlah makanan kamu, nescaya kamu akan dimustajabkan doa. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya seseorang itu apabila telah menyuapkan sesuatu makanan yang haram ke dalam mulutnya, nescaya tidak akan diterima doanya oleh Allah selama 40 hari. Masya Allah, 40 hari doa tak diterima Allah. Mana-mana hamba yang tumbuh daging badannya hasil daripada makanan yang haram dan riba, maka api neraka lah yang utama baginya. Kullu lahmin nabata minal haram fandar awlabi. Setiap daging anak Adam yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lah yang utama untuk membakarinya. Sebab tu pastikan sumber pendapatan kita, perolehan kita daripada sumber yang betul-betul halal, thayyibah wa mubarakah. Selain itu, makanlah dengan kadar yang sederhana, jangan berlebih-lebihan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bahawa, ya, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah olehmu dan minumlah olehmu, akan tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, Masya Allah. Mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kadar yang paling banyak kita makan ialah sekadar memenuhi 1/3 perut sahaja. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, tidak ada bekas yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah seseorang anak Adam itu makan dengan kadar beberapa suap makanan sahaja untuk menegakkan tulang sulbinya. Jika tidak dapat dielak, jadikan 1/3 daripada bahagian perutnya untuk makanan, 1/3 bahagian perutnya untuk minuman, dan 1/3 perutnya untuk pernafasan. Ya, riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, subhanallah. Itulah kantung yang paling buruk pada seorang anak Adam, ya, perut. Sebab segala macam mak nenek masuk. Makanan baru telan pun dekat situ, makanan yang tengah diproses dihadam pun dekat situ, makanan yang bila-bila masa nak dilepaskan, loji orang sebut, pun dekat situ. Kantung yang paling buruk, ya. Sebab itu dengan macam apa juga kelebihan Allah bagi, jangan sampai kita angkuh, sombong, bongkak sampai kita merasakan diri kita mulia, kita memandang orang lain hina-hina belaka. Ingat, ya, kita dulu diciptakan daripada air mani yang hina, dan nanti mati pula jadi bangkai, ya, silat-silat dia makan ulat-ulat apa semua. Mengapa kita nak sombong waktu hidup? Apatah lagi kita ke sana kemari, ke hulu ke hilir, kita menanggung najis sebenarnya. Cuma Allah hijab, tak nampak perut. Kalau lah perut kita, badan kita bersifat transparent, tak ada orang nak respect dengan kita, tak ada orang nak menghampiri. Sebab apa? Kita menanggung najis ke sana kemari. Berbeza dengan ahli syurga. Ahli syurga makanlah sebanyak-banyaknya, minumlah sepuas-puasnya, tapi tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil. Mana perginya? Itu ahli syurga. Itu menanggung najis ke hulu kilik sana kemari, nak sombong, nak action. Ya? Seminggu tak buang air besar, sekali terlepas ke seberajut, pengsan kawan sebelah jauhlah. Maknanya lain macam lah tentunya, tepung, ya? Bunyi macam Maryam buluh, ya? Jadi janganlah kita sombong, ya. Subhanallah. Ibrahim bin Adham rahimahullah pernah berkata, sesiapa yang dapat menjaga perutnya, nescaya dia akan dapat menjaga agamanya. Sesiapa mampu berlapar, nescaya dia memiliki akhlak-akhlak yang soleh. Sesungguhnya maksiat jauh daripada orang yang lapar dan hampir kepada orang-orang yang kenyang. Ya, ialah orang kenyang ni, dia nak berdangdut, nak berdisko, nak terkinja sana, terkinja sini, semua nak dia apa, orang kenyang. Tapi orang lapar ni ada lain. Sebab tu maksiat tu dia lebih mudah melekat dengan orang kenyang. Orang lapar dia tak berapa, dia takut sikit lah. Macam bulan puasa kan. Bulan puasa, tengok, kelab malam tutup, semua tutup lah. Kalau ada pun tak ada sambutan lah, bulan puasa.
Tapi kalau bulan biasa dahsyat ya. Bahkan bulan puasa pula masjid surau penuh ya, tempat-tempat yang baik penuh, majlis ilmu penuh. Sebab lapar. Bila lapar tu dia senang dekat dengan benda-benda baik ni. Tapi bila kenyang tu dia senang lekat dengan benda-benda yang subhanallah. Jadi bersederhana ya. Seorang ahli soleh pernah berkata, janganlah kamu makan banyak kerana nanti kamu akan minum banyak, lalu tidur kamu pun banyak, dan akhirnya kerugian kamu juga banyak ya. Bila kita makan banyak ya, sebenarnya berapa perbelanjaan kita dalam sebulan untuk makan saja? Kalau kita makan banyak, banyaklah kan? Tak payahlah fikir susah-susah, ambil pendek-pendek ya. Sekali kita makan kat kedai, katalah RM30. Kalau hari-hari kita makan kat kedai, contoh RM30, darat 30 hari RM900. Kalau gaji kita cuma RM3,000, RM900 dah habis kat makan kan? Tinggal baki berapa? Itu nak bayar lagi hutang itu, hutang ini, itu, ini dan sebagainya. Lalas, contoh. Tapi janganlah disebabkan bila Ustaz cerita macam ni, lepas ni tak nak belanja kawan kawan makan. Tidak. Belanja. Terutama kena belanja Ustaz lepas ni ya. Roti sarang burung. Subhanallah. Tak maksudnya, kalau kita berbelanja, tak akan apa-apa. Allah akan gantikan dengan satu yang lebih baik. Setiap kali kita infak, kita sedekah, kita belanja kawan-kawan makan, jangan risau. Sebab itu ada pahala yang menanti. Dan Allah akan gantikan sesuatu yang kita dah belanjakan tadi, yang infak ya. Sama juga kalau kita belanja untuk nafkah anak isteri ya, niat kita lillahi ta'ala, jangan risau ya, jangan bergira sangat. Matematik memanglah, matematik 10 tolak 5, tinggal 5 bagi matematik. Tapi dia sudut keberkatan, apabila kita lakukan satu infak itu kerana Allah, dia tak jadi begitu ya. Bahkan akan digantikan apa yang telah hilang, bahkan diganda-gandakan lagi dengan lipatan ganda yang sangat-sangat luar biasa, antara 10 ke 700, bahkan lebih banyak sekiranya hati kita benar-benar ikhlas kerana Allah. Baik, subhanallah ya. Jadi terlebih makan juga antara punca kita dapat dosa ya. Subhanallah. Sebab tuan-tuan, bila kita banyak sangat makan, maka akan banyak garam yang masuk. Banyak sangat makan, banyak gula yang masuk. Banyak sangat makan, banyak kolesterol yang masuk. Banyak sangat makan, banyak bahan-bahan sintetik ya, perasa, pewarna, pengawet, tiruan tu masuk. Yang akhirnya kita punya organ-organ tak mampu nak memproses, menghadam dan mengumuhkan, membuang. Akhirnya organ badan kita dia jadi penat, dia letih, lama-lama dia pun sakit, jatuh sakit. Kita pun berpenyakit lah. Tapi kalau kita makan sederhana, jadi organ tu mampu nak memproses, mengenyahkan apa yang tak patut. Jadi dia pun sihat. Maka kita pun sihat. Subhanallah ya. Contoh begini ya. Kita banyak sangat makan gula. Memang tabiat makan kita ni suka yang manis-manis ya. Kuih kek, teh tarik, pekan, semualah. Semua yang manis-manis kan. Kalau manisnya sedikit, maka pankreas dia akan menghasilkan insulin. Insulin tu mampu nak cover semua gula yang ada. Fungsi insulin itu dia membuka pintu-pintu sel. Bila pintu sel terbuka, gula pun masuk dalam sel, bertukar menjadi tenaga. Tapi bila kita makan manis ni keram dan banyak pula tu, hingga akhirnya pankreas kita tak mampu nak menghasilkan insulin yang mencukupi, nak cover semua gula tadi. Akhirnya banyak pintu-pintu sel tak dapat dibuka dan banyak gula tak dapat masuk dalam sel untuk bertukar menjadi tenaga. Akhirnya terjadilah lebihan gula dalam darah. Ya, kita pun kena kencing manis ataupun diabetes. Yang akhirnya terpaksa ambil insulin luar. Insulin tu dia macam anak kunci nak buka pintu. Bila ambil insulin luar, jadi anak kunci itu dibuka pintu-pintu sel, jadi gula masuk bertukar menjadi tenaga. Nampak? Jadi itu kesan bila kita berlebih-lebihan makan, antaranya mendatangkan masalah kesihatan ya. Sebab organ kita tadi dia kerja lebih daripada sepatutnya. Akhirnya dia pun terbeban, dia pun stres, dia pun tension, dia pun jatuh, dia pun rosak kita jadi masalah. Nampak? Ya, tapi kalau kita bersederhana, semua it's okay ya. Subhanallah. Itu antara. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata beberapa mudarat akibat terlebih makan ya. Pertama, bila banyak makan maka malas beribadah. Yang kedua, bila banyak makan
maka malas untuk berfikir. Yang ketiga, bila banyak makan, maka akan banyak tidur. Yang keempat, apabila banyak makan, akan mendatangkan macam-macam masalah kesihatan. Ya, itu antaranya. Baik, yang terakhir, apa lagi punca-punca yang mendatangkan dosa? Yang keempat, terlebih berkawan. Ya, terlebih berkawan. Ini bukan dari sudut yang positif, dari sudut negatif kita lihat di sini ya. Terlebih berkawan. Kawan juga mempunyai pengaruh terhadap hati kita. Jika kita berkawan dengan orang yang bersih hatinya, maka insya Allah hati kita juga turut akan bersih. Jika kita berkawan dengan orang yang hatinya kotor, nescaya akhirnya hati kita juga akan turut menjadi kotor. Ya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW berpesan yang bermaksud, ya, seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, ya. Almar'u ala dini khalilih, ya. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, maka hendaklah setiap orang daripada kamu memerhati dengan siapa dia bersahabat, ya. Riwayat At-Tirmizi, ya. Para ulama membahagikan sahabat kepada 3 jenis. Ada 3 jenis sahabat. 3 jenis. Pertama, sahabat yang diibaratkan seperti makanan. Sahabat yang diibaratkan seperti makanan. Perlu selalu bergaul bersamanya. Sama seperti kita perlu mengambil makanan setiap hari untuk tubuh kita. Sahabat seumpama ini adalah dalam kalangan orang-orang yang berilmu, bertakwa dan soleh. Jika kita bersahabat dengan ramai orang yang berilmu, bertakwa dan soleh, maka ia lebih baik untuk hati kita. Itu yang pertama, ya. Sahabat yang diibaratkan seperti makanan. Yang kedua, sahabat yang diibaratkan seperti ubat. Sahabat yang diibaratkan seperti ubat. Tadi seperti makanan, yang kedua ni seperti ubat. Macam mana? Kita bergaul dengannya ketika perlu sahaja. Ketika perlu sahaja. Sama seperti kita mengambil ubat sewaktu kita sakit sahaja. Sahabat jenis ini adalah dalam kalangan orang-orang yang diperlukan untuk urusan duniawi sahaja, iaitu urusan kehidupan seperti jual beli, perniagaan dan sebagainya. Kita tidak perlu terlalu rapat dan kerap bergaul dengan mereka. Hal ini kerana ia tidak memberi manfaat kepada kebaikan agama dan hati kita. Memadai jika kita bergaul dengan mereka dalam kadar yang dapat menyempurnakan urusan kita sahaja, ya. Kecualilah jika mereka tergolong dalam kelompok orang berilmu dan soleh, ya, maka kita haruslah bergaul rapat dengan mereka kerana di samping memenuhi tuntutan duniawi, kita juga dapat mengambil manfaat daripada keilmuan dan kesolehan mereka. Ini yang seperti ubat. Tadi pertama seperti makanan. Memang kita sentiasa kena makan. Yang ini seperti ubat. Kadang-kadang, jarang-jarang. Bila diperlukan saja. Kan ubat bila sakit baru perlu ubat. Yang ketiga, sahabat yang diibaratkan seperti penyakit. Sahabat yang diibaratkan seperti penyakit. Macam mana tu? Sahabat jenis ini perlu dijauhi sejauh-jauhnya. Sama seperti kita menjauhi penyakit kerana takut akan dijangkiti. Sahabat jenis ini adalah dalam kalangan orang-orang yang fasik. Fasik ini selalu buat dosa-dosa besar. Dia minum arak, dia judi, dia berzina, dia apa sajalah perkara-perkara yang tak elok ni, ya. Walaupun dia tu orang Islam, ya. Okey, sahabat jenis ini adalah dalam kalangan orang-orang yang fasik, kaki maksiat, ya, dan ahli bid'ah, ya. Jangan sekali-kali kita bersahabat dengan mereka kerana bimbang nanti sikap dan perilaku mereka akan merosakkan hati, ya. Akan merosakkan hati. Masya Allah, ya. Itulah jenis-jenis kategori sahabat tadi. Pertama, sahabat yang diibaratkan seperti makanan. Kedua, sahabat yang diibaratkan seperti ubat. Ketiga, sahabat yang diibaratkan seperti penyakit, ya. Wallahualam. Hari pun dah 7.35, ya. Jadi setakat ini saya perkongsian kita yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi, ya. Tuan-tuan, sebelum pulang, tamu-tamu disediakan oleh pihak Surau Ad-Diniyah dapatlah kita isi untuk memenuhi tabung simpanan saham negeri akhirat, yang mana kebaikan-kebaikan keuntungan, ya, itu kembali kepada diri kita juga, ya. Masya Allah. Satu bentuk perniagaan dan pelaburan yang Allah sifatkan, lan tabur, pasti takkan rugi. Lan tabur, nescaya takkan rugi. Lan tabur, confirm takkan rugi. Iaitulah infak harta benda kita pada jalan Allah, ya. Dan setiap subuh, ya, ada 2 malaikat yang selalu mendoakan. Pertama, malaikat itu
dia mendoakan dia, Allah ma'ti munfikan khalafa. Ya Allah, kau Allah ma'ti munfikan khalafa. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya itu dengan gantian yang lebih baik. Orang sebut apa, sedekah subuh. Sedekah subuh ni pagi-pagi ada dua malaikat. Kalau kita bersedekah, kita infak, kita derma, kita menyumbang waktu pagi-pagi begini, ada malaikat mendoakan. Mendoakan apa? Supaya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maksudnya jangan risau, tak akan hilang. Yang kita dah bagi tu, Allah bagi lebih baik. Sebab ada malaikat yang doakan. Malaikat kedua pula, dia doakan, ya Allah, kau binasakanlah orang yang menahan hartanya. Maksudnya ada juga malaikat doa begitu. Ya, orang ada kedekut, tamak, bakhil, yang rasa berat nak infak kan, ada juga malaikat doakan kebinasaan untuknya. Masya Allah. Sebab tu kadang harta kita tak pernah cukup. Kalau kita simpan ni, kita tak belanja sama-sama apa pun, kita berkira tapi tak pernah cukup. Lagi kita berkira, lagi Allah berkira dengan kita. Tapi ada orang tak berkira untuk jalan Allah, infak dan seumpamanya, Allah pun tak berkira untuk nak bagi rezeki untuk dia, ya. Subhanallah. Itu antaranya. Baik di samping tabung-tabung surah saya juga pada tabung ya, bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin. Dan siapa-siapa nak support barangan tersebut boleh dapatkan di belakang sana, luar sana. Cuma ada satu istimewa pagi ni, Ustaz ada bawa madu tualang asli dari hutan Pahang. Yang juga madu hutan Pahang, dua jenis, madu tualang dengan madu hutan dia. Yang supply ke Ustaz ni Ustaz Hamizan dia. Dia sendiri begitu kepada Ustaz, di sini dah mengikuti proses pengambilan tu daripada hutan sampai membotolkan. Memang benar-benar asli, dan dia pun dah bermuamalat tentang madu ni pun dah beberapa tahun ya. Sampai dengan madu ni pun dia berjaya untuk membantu membina Matafis ya, dekat kampung kampung Pulau Meranti dekat Puchong, Ustaz Ibrahim punya, dengan hasil jualan madu inilah. Maksudnya madu yang jenis Ustaz bawa hari ni ya, sebab Ustaz ambil daripada beliau ya. Sebab madu kalau asli dia jadi ubat, kalau tak asli tu mungkin dia tak jadilah ubat ya. Fihi syifa'ul linnas, pada madu itu menjadi penyembuhan kepada penyakit-penyakit manusia. Siapa nak dapatkan, boleh dapatkan di belakang sana, madu tualang dari hutan Pahang, dan juga madu hutan ya, ada dua jenis. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pagi ini perhimpunan yang Engkau berkati dan rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami sesudah daripada ini perpisahan yang Engkau pelihara diri kami daripada melakukan dosa dan maksiat, perpisahan yang Engkau pelihara diri kami daripada melakukan kesilapan dan kesalahan, perpisahan yang Engkau pelihara diri kami daripada sebarang perkara yang tidak mampu ditanggung oleh kami ya Allah. Allahumma rabbana si'adzi bil ba'sa syafi la shifa illa shifa'uka shifa la yaghadiru saqama. Wahai Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau sahajalah Tuhan yang maha penyembuh. Tiada penyembuhan melainkan penyembuhan daripada-Mu sahaja, penyembuhan yang tidak meninggalkan saki bagi penyakit. Allahumma ishfi maradina, ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, penyakit zahir dan batin, penyakit luaran dan dalaman, penyakit jasmani dan rohani. Allahumma ishfi qulubana, ya Allah, Kau sembuhkanlah hati-hati kami ya Allah. Bongkarkanlah daripada hati-hati ini, keluarkanlah daripada hati-hati kami sifat-sifat mazmumah yang tercela. Sebaliknya Engkau masukkanlah ke dalam hati-hati kami, isikanlah ke dalam hati-hati ini sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Ya Allah, Tuhan kami, hiasilah diri kami semua dengan akhlak yang mulia lagi terpuji, seperti mana akhlak junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuliaan akhlak itulah salah satu-satunya yang dapat memberatkan timbangan amal kami di hari akhirat kelak ya Allah. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in
كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي